Adakah unsur-unsur dalam ajaran yang kita anuti ini berasal dari Allah, atau hanyalah rekaan manusia? Kita mesti menjelaskan hal ini. Persamaan antara ajaran moden yang direka pada zaman ini dengan agama-agama kuno yang mengingkari Allah. Daripada Masnawi, Nabi Musa berkata kepada seorang yang mabuk dengan pemikiran sekular, "Wahai orang yang terjerumus dalam prasangka buruk akibat kejahatan dan kesesatan, meskipun telah menyaksikan begitu banyak bukti daripadaku, engkau masih memiliki ratusan keraguan tentang apakah aku seorang nabi atau bukan. Walaupun engkau telah menyaksikan ratusan mukjizat daripadaku, ayalanmu justru bertambah 100 kali ganda, sehingga engkau tenggelam sedalam itu dalam keraguan dan sangkaan. Kamu telah tersesat kerana logik duniawimu, sehingga kamu mula terus-menerus mencela kenabianku. Demi menyelamatkanmu daripada kejahatan para pengikut Firaun, Allah membelah lautan lalu membuka jalan yang terang di hadapanmu. Selama 40 tahun, hidangan dari langit turun untukmu, dan daripada batu-batu memancar aliran sungai. Namun, semua mukjizat ini tetap tidak mengurangi ayalan dan sangkaan yang menguasai dirimu. Namun, tatkala sebuah patung anak lembu mengeluarkan suara, tanpa berlengah engkau terus sujud kepadanya seraya berkata, "Engkaulah Tuhanku." Terhadap patung itu, segala keraguanmu seolah-olah telah dihanyutkan oleh sungai Nil. Mengapakah engkau tidak menaruh syak dan prasangka terhadap patung anak lembu itu, wahai engkau yang selalu dipenuhi prasangka buruk? Bagaimanakah engkau sanggup sujud serta meletakkan kepalamu di hadapannya? Mengapa engkau tidak mencurigai tipu daya Samiri? Mengapa engkau tidak berasa syak terhadap sihirnya yang memperdayakan orang-orang bodoh itu? Siapakah orang-orang yang hina ini dan Samiri, sehingga mereka berani mereka-reka Tuhan di alam ini? Pada pandanganmu, sebuah patung lembu layak menjadi Tuhan hanya dengan sepatah kata, lalu bagaimanakah engkau masih meragui kenabianku? Kerana kedunguanmu sendiri, engkau sujud kepada patung anak lembu, lalu akalmu menjadi tawanan sihir Samiri. Engkau telah menutup matamu dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebodohan yang sebenar-benarnya, inilah hakikat kesesatan. Apakah yang disampaikan oleh patung sapi emas itu sewaktu ia bersuara, sehingga kaum yang dungu itu begitu mengagumkannya? Namun, bagaimanakah orang-orang yang hina itu akan menerima kebenaran? Apakah lagi yang dapat memikat mereka yang telah tenggelam dalam kebatilan? Orang-orang bodoh menganggap kebodohan itu menyenangkan. Sesungguhnya, setiap makhluk cenderung kepada yang sejenis dengannya. Maka, bagaimana mungkin seekor lembu dapat bersahabat dengan seekor singa? Bagaimana mungkin seekor serigala jatuh hati kepada Nabi Yusuf? Tiada lain ia berpura-pura mencintainya hanya demi muslihat, kemudian ingin menerkam dan memakannya. Namun, hanya apabila seekor serigala membebaskan dirinya daripada sifat-sifat serigala, barulah ia layak memandang Nabi Yusuf. Lalu, seperti anjing Ashabul Kahfi, ia pun dihitung sebagai termasuk dalam kalangan anak-anak Adam. Sesiapa yang menghirup keharuman Nabi Muhammad, SAW pasti akan berkata, baginda bukanlah seorang pendusta. Namun, kerana Abu Jahal tidak benar-benar ingin mencari kebenaran, walaupun dia melihat ratusan mukjizat seperti bulan terbelah, dia tetap tidak beriman. Kepada orang jahil yang jauh dari hasrat mencari kebenaran, rahsia-rahsia hakikat telah diperlihatkan berkali-kali, namun ia tetap tidak melihatnya. Cermin hati manusia mestilah bersih dan jernih, supaya dia dapat membezakan wajah yang buruk daripada wajah yang indah. Kelawar tidak dapat melihat matahari. Sekalipun dia berkata, aku melihatnya, yang dilihatnya itu tetap bukan matahari. Kebencian para kelawar terhadap Nabi kita sudah menjadi bukti bahawa Nabi Muhammad, SAW, ialah matahari yang suci lagi murni. Jika sesuatu itu digemari oleh kumbang tahi, maka itu bukanlah air mawar. Jika orang-orang yang bodoh menggemari sesuatu pemikiran atau ajaran, maka kebenarannya patut diragui. Kerana pencuri mencintai malam, bukan siang. Para nabi menyaring dan membezakan antara yang benar dengan yang salah.
Mereka membezarkan perkara-perkara yang hanya berupa-rupa zahir daripada perkara-perkara yang berasal daripada cahaya Allah. Para nabi adalah neraca Allah di dunia. Tentulah seekor lembu akan menyangka patung lembu itu sebagai Tuhan. Jika seekor keldai menjadi pembeli lalu memilih buah tembikai, tentulah yang dipilihnya adalah buah yang mentah. Seorang nabi bukanlah patung lembu sehingga dipilih oleh lembu, dan bukan pula duri sehingga dimakan oleh unta. Musibah akal adalah ayalan dan sangkaan, kerana tempat asalnya berada di negeri kegelapan. Jika di atas tanah ada sebuah jalan yang lebarnya hanya setengah hasta, engkau akan berjalan di atasnya dengan tenang tanpa sedikit pun rasa was-was. Tetapi jika engkau berjalan di atas sebuah tembok yang tinggi, walaupun jalannya selebar 2 hasta, engkau tetap akan berjalan dengan terhuyung-hayang dan tidak lurus. Bahkan, mungkin engkau akan terjatuh kerana ayalan yang timbul dalam hatimu. Berhati-hatilah terhadap sangkaan yang lahir daripada ayalan, agar engkau memahami keburukan ayalan itu. Hampir semua orang takut jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi mereka tenggelam hingga ke leher dalam air yang pahit. Sekiranya mereka takut kepada Allah yang menciptakan kemiskinan itu, nescaya khazanah-khazanah di bumi akan terungkap bagi mereka. Hampir semua manusia tenggelam dalam kesedihan kerana takut ditimpa kesedihan. Dan kerana bimbang kehilangan segala yang mereka miliki, mereka akhirnya terjatuh ke dalam ketiadaan. Apabila seseorang hanyut seperti sebatang jerami yang ditiup angin lalu menjadi badut, bagaimanakah dia dapat membezarkan orang yang zalim daripada orang yang dizalimi? Orang yang mampu membezarkan orang yang zalim daripada orang yang dizalimi ialah orang yang telah memancung leher hawa nafsunya yang zalim. Orang yang menjadi hamba kepada hawa nafsunya tidak memusuhi orang yang zalim, tetapi memusuhi orang yang dizalimi. Anjing sentiasa menyerang orang miskin dan lemah, lalu menggigit apabila mendapat peluang. Mereka yang menyembah orang zalim dan membunuh orang yang dizalimi pasti menyerang orang yang dizalimi seperti anjing. Apakah itu jiwa? Jiwa ialah sesuatu yang mengenal kebaikan dan keburukan. Jika rahsia dan hakikat jiwa adalah mengenal serta membezarkan antara kebaikan dan keburukan, maka sesiapa yang lebih mengenal hakikat, dialah yang lebih benar-benar hidup. Kesan roh itu ialah ilmu dan kefahaman. Sesiapa yang mempunyai lebih banyak ilmu dan kefahaman, dialah yang lebih dekat kepada Allah. Jika gula dapat menggembirakan keldai, pasti bertimbun-timbun gula akan dicurahkan di hadapannya. Namun, keldai hanya menyukai rumput. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku telah menutup mata kelawar yang buruk akhlaknya dengan cahayaku." Planet-planet matahari tersembunyi daripada mata kelawar yang lemah penglihatannya. Alkisah seorang lelaki mendengar bunyi langkah kaki pada waktu malam, lalu mengambil batu api untuk menyalakan lilin. Tiba-tiba datang seorang pencuri lalu duduk di hadapannya. Setiap kali lilin itu menyala, pencuri itu segera memadamkannya. Pencuri itu terus-menerus memadamkan api lilin dengan jarinya agar lilin itu tidak lagi memancarkan cahaya. Lelaki itu menyangka bahawa lilin itu padam dengan sendirinya, sedangkan dia tidak menyedari bahawa pencurilah yang memadamkannya. Katanya, "Aneh sekali. Agaknya lilin ini basah, sehingga setiap kali dinyalakan, ia terus padam." Oleh sebab suasana begitu gelap, dia tidak dapat melihat pencuri yang duduk di hadapannya sedang memadamkan api itu. Demikian juga, di dalam hatimu yang gelap dan kafir ada pencuri seperti itu yang sentiasa memadamkan cahaya hakikat. Itulah sebabnya engkau tidak dapat melihat hakikat. Bagaimanakah hati yang mengetahui dan merasai tidak memahami bahawa segala yang berputar pasti ada yang memutarkannya? Mengapakah engkau tidak berkata, bagaimanakah malam dan siang dapat datang dan pergi dengan sendirinya tanpa mempunyai pemiliknya? Wahai orang yang jahil, engkau hanya berputar di sekeliling perkara-perkara yang dapat dicapai oleh akalmu. Tetapi datanglah dan lihatlah kebodohanmu sendiri. Manakah yang lebih masuk akal, sebuah rumah yang mempunyai pembina, atau sebuah rumah yang terbina dengan sendirinya tanpa pembina? Wahai orang yang cetek akalnya,
Adakah lebih masuk akal bahawa sesuatu tulisan mempunyai penulisnya, atau tidak mempunyai penulis? Telinga yang menyerupai huruf Jim, mata yang menyerupai huruf Ain, dan mulut yang menyerupai huruf Mim, bagaimanakah semuanya dapat ditulis dan dicipta tanpa ada penulisnya? Adakah lilin itu memberi cahaya tanpa ada yang menyalakannya, atau adakah ia hanya memberi cahaya apabila ada yang menyalakannya? Adakah sebuah hasil seni yang indah lahir daripada tangan seorang yang buta dan tempang, atau daripada tangan seorang seniman yang telah mencapai kesempurnaan dan dapat melihat dengan baik? Maka dengan demikian, engkau pun mengetahui bahawa Allah akan menghancurkanmu serta menimpakan ujian yang berat ke atasmu. Marilah berperang melawan Allah seperti Namrud, panahkanlah langit dengan anak panah. Lalu lihatlah, mungkinkah itu akan memberi manfaat? Bukankah prajurit Mongol juga, apabila mereka ditimpa penyakit, memanahkan langit dengan anak panah supaya mereka tidak mati? Atau jika engkau mampu melarikan diri, maka larilah dan selamatkan dirimu. Dapatkah engkau menyelamatkan dirimu? Mana mungkin. Sesungguhnya engkau sentiasa berada di dalam genggaman Allah. Berpegang teguh kepada pemikiran yang sesuai dengan hawa nafsu manusia lalu menjalani kehidupan menurutnya bererti berusaha melarikan diri daripada kekuasaan Allah, dan bererti membunuh takwa di hadapan keadilan Allah. Dunia ini adalah perangkap, dan umpannya ialah pemikiran-pemikiran yang menjadikan keinginan manusia kelihatan indah. Jika engkau bersembunyi di sebalik tirai dan menutup wajahmu, adakah matahari akan berhenti daripada menjalankan tugasnya hanya kerana engkau menutup matamu? Orang yang kurang akal di samping orang yang bijak ibarat batu dan batu bata. Bahkan mereka lebih buruk daripada batu dan bata, kerana batu dan bata tidak pernah menyamun sesiapa di jalanan. Sedangkan daripada bata-bata ini timbul ratusan ribu kemudaratan kepada manusia. Orang yang tenggelam dalam kerisauan mencari rezeki adalah seperti keldai. Kerana segala sesuatu selain Allah pasti akan binasa dan lenyap. Keputusan yang dibuat oleh orang dungu adalah ibarat kiblatnya, dia sentiasa mencari apa yang telah mati. Maka anggaplah dia sendiri sudah mati. Teman yang zahirnya kelihatan berani tetapi hakikatnya pengecut, apabila keadaan menjadi sukar, dia akan mula mengajarimu supaya engkau berundur. Kerana kepengecutannya, dia juga akan menakutkanmu. Anggaplah dia sebagai musuh, bukan sahabat. Jalan hakikat penuh dengan bahaya. Bahaya-bahaya ini bagaikan alat pengayak yang memisahkan orang yang berhati waja daripada orang yang penakut. Surah Al-An'am, 122, dan adakah orang yang dahulunya mati, lalu kami menghidupkannya dan kami berikan kepadanya suatu nur yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, sama seperti orang yang berada dalam berbagai-bagai kegelapan dan tidak sekali-kali dapat keluar daripadanya. Demikianlah diperindahkan bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Wahai orang kotor yang belum membasuh wajahnya, dalam keadaan begini, di manakah engkau berada? Dengan siapakah engkau bertengkar dan berhasad dengki? Sedarlah, jangan engkau menganggap kehinaan itu sebagai kemuliaan. Api sentiasa ditakut-takutkan dengan air, tetapi pernahkah air ditakut-takutkan dengan api? Demikianlah matahari yang sentiasa bersinar di alam ini tetap tersembunyi daripada pandangan seekor kelawar. Jika engkau jauh daripada kebenaran, sekurang-kurangnya jadilah seorang sahabat agar sedikit angin daripada jalan itu juga sampai kepadamu. Mengapa engkau menghalang air rahmat kerana hasad? Keldai yang terperosok ke dalam lumpur pun berusaha untuk keluar, dia tidak mahu terus berada di dalam lumpur. Adakah perasaanmu lebih rendah daripada perasaan keldai, sehingga hatimu langsung tidak dapat melepaskan diri daripada lumpur yang dinamakan dunia ini? Demi membenarkan kehidupanmu di dalam lumpur ini, engkau sentiasa mencari pelbagai alasan, tafsiran dan dalil. Kerana engkau tidak mahu melepaskan hatimu daripada rawa ini, engkau berkata, Allah akan mengampuniku. Wahai orang yang seperti syaitan, yang mencintai kejahatan dirinya sendiri. Lantaran kelalaianmu, engkau tidak melihat keadaanmu yang buruk ini.
Mereka menutup gua tempat tinggalmu lalu berkata kepadamu, carilah syaitan itu di luar gua, bukan di dalamnya. Padahal syaitan berkata, mereka ini sedikit pun tidak mengenaliku. Sekiranya mereka menyedariku, adakah mereka akan berkata, di manakah syaitan itu, dia tiada di antara kita. Hampir semua orang dibuat percaya bahawa kesesatan bukan di dalam ajaran mereka, tetapi di luar. Mereka yang memakai pakaian duniawi berhajat untuk mencuci pakaian mereka. Sedangkan pakaian bagi akal dan hati yang telanjang, yang telah bebas daripada fikiran duniawi, ialah tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Tur 35-36. Adakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau adakah mereka sendiri yang mencipta? Atau adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan, mereka tidak yakin. Injil, Yohanes, bab 3, ayat 19 hingga 21, dan inilah penghakiman, cahaya telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatannya tidak terungkap. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada cahaya, supaya nyata bahawa perbuatannya dilakukan di dalam kehendak Allah.